Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung 5.2, tajuknya ialah pelembapan dan resonan. Okey, so untuk topik ini sediakan buku teks, refer muka surat 184. Alright, jom kita teruskan dengan tajuk pertama, pelembapan dan resonan bagi satu sistem ayunan dan getaran. Okey, satu sistem ayunan yang disesarkan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan daya luar. So, ayunan ini dia akan berayun dengan satu frekuensi tertentu yang dinamakan sebagai frekuensi asli. Okey, so kamu ambil satu benda, contoh macam bandul lah, bandul yang di bawah ni dia ada satu bandul. Okey, ni bandul lah, sistem bandul. Yang ni dia pakai bag ah. Kamu bandul pun boleh. Okey, kamu sesarkan dia, kemudian kamu biarkan dia berayun. Okey, tanpa tindakan luar ni maksudnya kamu tak tambah lagi ayunan ataupun kamu bukan kamu buat ayunan menggunakan tangan kamu lah. So, ini maksudnya kamu biarkan saja, ayunkan sekali kemudian kita biarkan. So, dia akan berayun dengan frekuensi tertentu yang dinamakan sebagai frekuensi asli. So, apa yang berlaku kepada amplitude ayunan? Okey, apa yang berlaku kepada ayunan tersebut? Adakah semakin laju ataupun semakin perlahan? Okey, so nak perhatikan fenomena pelembapan ni, kita buat aktiviti ringkas lah. So, dalam eksperimen, dalam aktiviti di bawah ni, okey, dia ambil beg plastik berisi dengan gula pasir, kemudian dia tebus sikit lubang kat bawah tu . Okey, so kamu akan sesarkan. Okey, kamu akan sesar benang sekurangnya 1 meter. So, kamu sesarkan ke bahagian kiri lah. Kemudian dekat bawah ni kita ada kertas hitam. Kemudian kertas hitam ni kamu akan tarik dengan perlahan-lahan ke arah kiri. Okey, ni arah dia. So, apa yang berlaku kepada ni? Nanti dekat situ nanti kamu akan nampak bentuk ayunan gelombang. So, macam mana pattern dia? Alright, saya juga pergi terus dekat bahagian bawah . Alright, so Rajah 5.23 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi ayunan dalam aktiviti di atas. So, aktiviti di atas tadi, okey, ni yang terhasil lah. Graf sesaran melawan masa. So, ni adalah bentuk ayunan dia. Okey, so kamu perhatikan makin lama amplitude dia semakin mengecil. Alright. So, perhatikan pada amplitude. Amplitude bagi ayunan itu berkurangan dengan masa. So, nak tengok dah kita buat graf lah. Graf amplitude melawan dengan masa. So, asalnya ialah amplitude-nya A1. Bila bergerak, masa bergerak, amplitude dia semakin berkurangan. So, ini pergi dekat A2. Masa 2T, dia pergi dekat A3. So, makin lama kamu nampak, makin perlahan lah dekat situ . Alright. Amplitude ayunan dengan amplitude berkurangan dengan masa menunjukkan sesuatu sistem yang sedang berayun ni dia mengalami kehilangan tenaga. Okey, dia kehilangan tenaga secara sikit-sikit lah, secara berangsur-angsur. Dan last kali akhirnya, ayunan tu dia akan berhenti. Okey, so fenomena ni yang dinamakan sebagai pelembapan. Ini kita panggil sebagai pelembapan . So, pelembapan ni ialah disebabkan kehilangan tenaga secara berangsur-angsur dalam satu sistem ayunan. Okey, dia punya amplitude dia semakin berkurangan. Okey, so apa penyebabnya? Okey, satu sistem ayunan mengalami kehilangan tenaga disebabkan oleh ada dua. Yang pertama kita panggil sebagai pelembapan luaran dan satu lagi kita panggil dia sebagai pelembapan dalaman. Okey, so yang luaran ni maksudnya apa? Okey, so luaran ni ialah kehilangan tenaga akibat dia nak mengatasi daya geseran. Daya geseran daripada luaran lah ataupun rintangan udara. Kalau pelembapan dalaman ni pula disebabkan oleh kerana regangan dan juga mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem tu sendiri. Maksudnya kalau tali tu dekat tali tu lah. Kalau spring tu daya tarikan dan tolakan dalam spring tu sendiri, dalam zarah dia. Alright. Okey, so cikgu nak pergi sikit kepada info . Kalau ayunan bandul ringkas, pelembapan luaran dia adalah ketara. Ketara sebab apa? Dia nak mengatasi rintangan udara lah. Tapi dalaman kurang sikit sebab dia menggunakan tali. So, tali ni tarikan dan regangan dalam dia kurang sikit. So, rintangan dalaman dia tak nampak sangat. Tapi kalau spring, okey, kedua-dua pelembapan luaran dan dalaman dia berlaku dengan ketara. Sebab tu kalau spring, dia memang cepat. Okey, kamu tekan spring . Contoh spring . Okey, ni spring . Alright, so ketika kamu tekan, kemudian kamu lepas. Okey, dia akan balik kepada bentuk asal dia. Okey, dan dengan cepat sekali. Kamu tekan sampai bawah kan. Kamu tekan bila dah sampai rapat,
Kemudian dia nak balik kepada bentuk asal dia sangat cepat. Okey, sebab apa? Dia punya rincangan dalaman dia tu. Berlaku dengan ketara tu maksudnya lah. Okey, daya berkala. Istilah daya berkala ialah daya yang bertindak pada selang masa tertentu dan daya berkala tidak bertindak secara berterusan. Okey, so yang ni istilah nanti macam buai lah. Buai lah. Kamu buai adik kamu, kemudian pelan kamu buai lagi. Bila pelan kamu buai lagi. Macam itulah maksud daya berkala. Berkala ni maksudnya mengikut selang masa yang tertentu. Okey, tu file info. Saya kita tengok kat bawah. Okay, kita jumpa lah perkataan tu. Alright, pelembapan. Pengurangan amplitud suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Ni maksud dia lah. So, semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunan adalah kekal. Manakala amplitud ayunan berkurangan. Okay, so frekuensi ni kamu boleh tengok pattern dia adalah dari segi wave dia tu. Okay, wave dia sama lah. Maksudnya jarak antara puncak dia tu masih lagi sama. Okay, masih lagi sama. Cuma yang berlaku ialah setakat ni, kalau berlaku pelembapan, dia punya amplitude tu. Okey, amplitude sahaja yang semakin berkurangan. Okey, amplitude amplitude akan berkurangan, frekuensi still the same, masih samalah. Okey, kesan pelembapan ni boleh diatasi dengan cara kamu gunakan daya luar berkala. Okey, so yang tadi lah, kat atas tadi daya luar berkala ke atas sistem yang sedang berayun. So, tindakan daya luar akan yang berkala memindahkan tenaga ke dalam sistem ayunan untuk menggantikan tenaga yang hilang. So, bila kita tambah dekat luar tenaga daya luar ni, kamu pindahkan tenaga balik ke dalam satu sistem ayunan dengan menggantikan tenaga yang hilang itu. Okay, so sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Okay. Alright, apa itu resonant? Resonant. Ustaz, cikgu pergi dekat modul Ustaz. Apa dia kata? Okey, kita tengok dekat modul modul muka surat 122. Okey, ini dia bagi secara ringkas pelembapan dalam satu sistem ayunan. So, satu sistem ayunan apa maksudnya? Sistem ayunan tidak berayun berterusan dengan amplitude yang sama kecuali sistem itu berayun dalam vacuum. Alright. So, maksudnya satu sistem tu jika berayun, amplitude dia tidak akan sama. Okay, melainkan jika dia berlaku dalam vacuum. So, vacuum ni kamu tahu tidak ada rintangan udara kan. Tak ada udara, so tak ada rintangan, dia akan jalan je lah. Okay, pelembapan, pengurangan amplitude dalam bagi satu sistem ayunan di mana tenaga dilesapkan dalam bentuk tenaga haba. Okey, rintanganlah. Amplitude akan semakin berkurangan dan menjadi sifar apabila ayunan berhenti. Okey, so ni dia punya graf . So kalau kamu nampak bentuk graf macam ni, ini adalah bentuk graf pelembapan ataupun graf amplitude lawan dengan masa dia berkurangan macam ni pun adalah merupakan graf bagi pelembapan. Okey, so dekat sini bagi dua jenis pelembapan. Kita ada pelembapan luaran, juga dah sebut tadi, dan juga pelembapan dalaman. Okay, so apa yang menyebabkan, apa yang berlaku dalam pelembapan? Okay, pertama ialah amplitude dan tenaga akan berkurangan. Yang kedua ialah frekuensi dia still maintain ataupun malar lah. Alright. Next ialah resonant. Okay, resonant berlaku apabila satu sistem dipaksa bergetar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya yang disebabkan oleh suatu daya luar. Alright, sistem mengalami resonans ni dia berayun dengan amplitude paling maksimum. Okey, amplitude maksimum lah. Beberapa kesan resonan. Okey, contoh ni adalah contoh-contoh resonan. Okey, talaan radio ataupun televisyen memilih stesen radio. Okey, so kita dah penala dalam radio macam tuning lah, tuning. So kamu set frekuensi radio 103.6. So bila kamu tala tala ke frekuensi radio tu mengeluarkan frekuensi 103.6. Frekuensi tu sama dengan frekuensi radio. Radio apa 103.6 era. Okey, so bunyi pada era tu dia akan transfer pergi dekat radio kamu. Okey, sebab apa? Itu yang dia panggil sebagai resonant tu lah. Okey, frekuensi tu dia akan menyebabkan amplitude yang sama yang ditalarkan oleh radio 103.6 tu dia akan talar frekuensi yang sama, amplitude yang sama dalam frekuensi yang kamu ada pada radio tu. So isyarat dia kuat, bunyi pun terasa lah.
Okey, contoh lain ialah dekat sini kesan resonan membawa kemusnahan. Okey, contohnya jabatan runtuh apabila amplitude getaran bertambah disebabkan oleh resonan seperti yang berlaku dekat Tacoma Narrow Bridge di USA pada 1949. Okey, peristiwa Tacoma Bridge Okey, yang ni nanti kamu boleh search dekat YouTube. Okey, so bagi student cikgu, cikgu akan send dekat dengan YouTube. Dekat dengan group, sorry. Alright. Okey, fenomena ni ialah ada jabatan. Okey, dia ada jabatan tau. Okey, ni jabatan. Rasanya ada tali ke. Okey, tapi apa berlaku ialah waktu tu angin lintang tau, angin. Ada angin. So, angin ni dia gelombang juga. So, dia ada frekuensi dia. Dia ada frekuensi tertentu lah. Tapi apa berlaku ialah frekuensi dia tu dia sama dengan frekuensi pada frekuensi asli pada jambatan ni. So, jambatan ni start bergoyang. Kiri kanan. Okey, kiri kanan. Akibat dalam ni konkrit. Dia konkrit lah. Dia bukannya gantung biasa. Dia jambatan konkrit. Memang kamu nampak memang jambatan macam biasa lah. Okay, apa berlaku ialah bila angin ni lalu, okay, so dia ada frekuensi dia sendiri. Okay, so frekuensi ni sama dengan frekuensi jabatan. So menyebabkan dia bergetar sekali. So bila dia bergetar berayun lah. Kamu tengok dalam video tu dia berayun. Berayun lama dia runtuh. Sebab tak kuat lah kan. Okay. Sebab apa dia berayun? Disebabkan oleh resonan. Okay, so bila frekuensi dia sama dengan frekuensi asli jabatan. So jabatan ni pun dipaksa untuk bergerak, bergetar sekali. Sebab tu kalau dekat jabatan tak boleh nak askar tak boleh kawat. Okey, askar tak boleh kawat. Kenapa tak boleh kawat? Takut nanti getaran itu sama dengan getaran jabatan. So nanti jabatan pun akan bergegar. Tu sebabnya lah. Alright. Satu lagi ialah contohnya macam penyanyi apa kita panggil tu yang dia jerit dekat cawan, kemudian cawan tu pecah. Okey, so frekuensi dia daripada suara dia tu sama dengan frekuensi asli pada cawan. So getaran dia sama, pecah lah tu cawan tu. Alright. Okey, yang tu pun kamu boleh search juga. Apa nama dia ni? Cikgu pun dah lupa yang tu. Alright. Next. Okey, ni dalam definisi ya, daya luar ayunan paksa dan juga frekuensi asli. Okey, cikgu tengok balik dekat buku teks. Alright, resonan. Okey, yang ni dia kata dari sini. Satu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli dalam satu sistem ayunan. Okey, kita ambil contoh dekat sini. Okey, ini kamu nak menghasilkan satu resonan. Okey, dengan menggunakan satu ialah kita menggunakan kit tala bunyi. Satu lagi ialah kamu menggunakan bandul button. Okey, kalau kit tala bunyi kita akan guna tala bunyi. Ini ialah tala bunyi. Kena tengok tala bunyi. Kalau dekat lab adalah biasanya. Alright, so kita ambil set tala bunyi yang mempunyai frekuensi yang sama. So katakanlah ni 50 Hz. Okey, kamu tengoklah dekat besi tu biasanya ada tulis lah. So dekat sini pun sama juga. Kita letak dengan frekuensi tala bunyi 50 Hz juga. Alright, so apa yang kamu nak buat? Kamu ketukkan dekat P sahaja. Okey. Okey, jauhkan. Maksudnya yang ni jangan tak dekat lah. Tak jauh sikit tak apalah. Tak sebelah-sebelah macam tu kan. Alright. Kamu ketuk nanti dia akan bergetar. Okey, so bila dia bergetar, automatik nanti yang ni pun dia akan bergetar juga. Kenapa dia bergetar? Sebab ni dia berlaku resonan. Dia berlaku satu fenomena yang kita panggil sebagai resonan. Alright. Tengok dekat bandul button. Okey, kalau nak tengok kamu boleh cari resonan menggunakan kit tala bunyi. Cubalah search dekat YouTube. Satu lagi ialah bandul button. Yang ni mungkin kamu pernah tengok kot. Alright. So kita ada ladung. Kita ada ladung X. Kemudian kamu ada cawan kertas lah. Bawah ni kita letak cawan kertas lah. A, B, C dan D. Alright. Yang sama panjang benang kamu nampak. Yang kita letak. Yang kita nak ayun nanti dekat X. Ataupun ladung tu lah. Okey, yang sama panjangnya ialah X dengan C. Dia sama panjang. Okey, yang lain tu adalah tak sama panjang lah. Alright, so bila kamu ayunkan X ni, kiri kanan. Okey, so kamu dapati bahawa A, B, C dan D semua akan berayun. Okey, cuma macam merbah, ni pergi waktu, ni pergi kau ni. Okey, tapi satu yang akan sama. Cuba kamu tukar, yang mana yang akan sama?
Maksudnya kalau ini bergerak ke atas, yang cawan tu pun dia akan bergerak ke atas. Dia punya ayunan dia sama saja. Okey, so yang samanya adalah dekat C. Okay, kenapa dia sama? Ni berlaku resonan lah. Okey, frekuensi dia adalah sama disebabkan ni tali ni. Okey, so tali dia sama panjang. Okey, so dia berayun, dia akan berayun sama nanti. Alright. Itu dia berlaku resonan lah. Okey, kesan resonan. Ini Tacoma Bridge. Okey, so ni ada ni dalam buku teks ada. So, kamu boleh type ataupun kamu scan saja untuk tengok dia punya video. Okey. Pemuzik. Ada lagi. Okey, cikgu pergi dekat ni modul balik. Okey, teknik menjawab format kertas 2, kefahaman ataupun esei pendek. Okey, ini melibatkan soalan yang ada 4 markah. Contohnya, okey, bandul B, soalannya, bandul B diayunkan dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai. Terangkan apa yang berlaku kepada ayunan bandul-bandul lain selepas beberapa ketika. Okey, dekat sini cikgu nak ajar macam mana kamu nak jawab soalan yang esei pendek ataupun soalan kefahaman ni. Alright. So, kita ambil kira dekat sini ya. Okey, pastikan kamu jawab menggunakan sistem point. Jangan buat esei panjang. Jangan buat esei panjang. Ini bukan karangan bahasa Melayu. Okey, fizik ni kamu nak jawab senang sahaja. Kalau ada 4 markah, pastikan kamu ada 4 poin. Di mana satu poin tu merefer kepada satu markah. So, kamu buat 4 poin. Nak pastikan kamu betul-betul dapat 4 markah. Kalau buat esei, masalahnya ialah kamu tulis karangan panjang. Tapi kita tak tahu adakah cukup esei 4 esei ataupun tidak. Dan satu lagi, bila panjang macam ni, dia menyukarkan kepada pemeriksa untuk menanda baca panjang-panjang. Dia susah lagi, dia pakai pangkah saja. Ataupun mungkin dia boleh terlepas pandang pun boleh juga. Alright. Ketertiban. Okey, so tertib tak kisahlah. Kadang-kadang bila menggunakan sistem point ni, dia akan tengok di mana satu, mana dulu, mana kemudian, dia boleh bagi sahaja. Itu kelebihan kamu menggunakan point. Alright. Satu lagi ialah point perlu ringkas, padat, tepat dan bermakna. So tak perlu menggunakan ayat yang panjang. Okey, contoh ayat panjang okey, dengan menggunakan so, apa yang berlaku kepada bandul adalah bla bla bla, kamu buat ayat panjang. Tak. Okey, kamu mesti jawab straight to the point. Okey, cikgu bagi contoh sikit dua cikgu bagilah. Okey, yang bawah lagi, yang bawah tu cikgu bagi sebagai kerja rumah lah. Latihan kamu di rumah. Okey, kita ambil point yang pertama. Bandul B berayun dan memindahkan tenaga kepada bandul-bandul yang lain. Okey, cukup. Satu point. Okey, point yang kedua. Panjang bandul B adalah bersamaan dengan panjang bandul D. Okey, so apa yang berlaku? Alright. So untuk point yang seterusnya, so dekat sini kamu nampak dia ada 3 point dekat situ lah. Tak apa, kalau kamu nak buat lebih pun tak ada masalah. So dia akan ambil 4. Alright, tapi jangan banyak sangat lah. Okey, kalau ada 4, pastikan kalau 4 markah, kamu buat 4 point. Alright. So 2 tu cikgu bagi, 2 lagi cikgu nak kamu cuba. Okey. Alright, so untuk itu saja video pada kali ini. So kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.